Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk yang pada saya mungkin boleh menjadi inspirasi untuk kita. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, pada penonton yang berada secara maya di laman Facebook, YouTube, dan siapa-siapa yang boleh mendengarkan, boleh share. InsyaAllah semoga pahala tersebut bersama-sama kita dapat sebarkan ilmu ini, insyaAllah. Alhamdulillah, sebelum kita pergi jauh, terima kasih saya ucapkan kepada Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Sibu kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi melalui platform anjuran Pustaka Negeri Sarawak, iaitu Community Ceramah Community. Pada hari ini saya akan berkongsi tajuk iaitu Husnul Khatimah, pemangkin semangat kerja proaktif. Hadirin-hadirat sekalian, Surah Al-Mulk merupakan satu surah yang kita baca sebelum tidur. Kenapa? Mari saya bawa kepada anda satu hadis keutamaan surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surah yang terdiri atas 30 ayat. Ayat itu kelak akan menjadi syafaat bagi pembacanya sehingga dosa-dosanya dan akan diampuni oleh Allah, iaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Abu Dawud. Kenapa saya kaitkan hadis ini dengan surah Al-Mulk? Kerana hadis ini menceritakan kelebihan surah Al-Mulk dan ada kaitan dengan tajuk kita, iaitu Husnul Khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinjau maksud husnul terlebih dahulu. Husnul berasal dari perkataan husn, iaitu bagus atau baik. Manakala khatimah bermaksud pengakhiran. Justru husnul khatimah membawa maksud pengakhiran yang baik. Pemangkin kepada semangat kerja proaktif. Kenapa saya kaitkan dengan pengakhiran yang baik dengan pemangkin semangat kerja proaktif? Kerana pada saya surah Al-Mulk ini menjawab persoalan tajuk kita pada hari ini. Kita ingin masuk syurga. Semoga dengan kebaikan amalan kerjaan kita, apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan seharian, tidak kira apa je pekerjaan kita, semoga pekerjaan tersebut dapat membawa kita kepada pengakhiran yang baik di syurga kelak, insya-Allah. Hadirin-hadirat sekalian, mari saya bawa kepada anda untuk menilai berapa umur kita pada tahun ini. Mungkin 30, mungkin 36, mungkin 37, mungkin 40, mungkin 50, mungkin ada yang baru 20-an, mungkin ada yang 17 tahun. Mungkin kita tidak tahu siapa yang live bersama saya, yang bersama-sama saya menonton video ini, tidak kira muda ataupun tua. Cuba kita fikir balik. Ada je yang umur 30, kita kenal dengan orang yang 36 tahun, ada yang umur 20 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 40 tahun. Pelbagai ragam, betul? Jadi bila kita lihat mereka yang berusia 36 tahun nak sampai kepada umur 40 tahun, memang Allah
uji kesabaran mereka tahap paling tinggi. Kau punya. Bila kita tanya cerita dia, bila kita tanya cerita mereka, kita akan tahu bagaimana ujian ketika umur usia 36, 37 dan 38 itu memang kemuncak lah. Okay, kenapa saya katakan macam tu? Tak kira lelaki atau perempuan. Kerana kita tengok sendiri rakan sekerja kita yang dalam lingkungan usia 36, 37, 38, 39, masa ini Allah uji bertalu-talu. Apa yang Allah uji? Yang pertama, kesihatan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, sahabat. Yang keempat, kerjaya. Yang kelima, ibu bapa. Yang keenam, adik beradik. Yang ketujuh, ipar buai. Yang ke-8, kebenaran. Sampai kalian akan rasa macam tak cukup tanah nak berlari walaupun di atas tanah sendiri. Inilah yang ingin saya kupas dengan tajuk Husnul Khatimah, pemanggil semangat kerja proaktif. Bagaimana umur kita ketika umur ini Allah uji pelbagai 7 perkara yang saya sebut tadi. Bagaimana Allah uji kita untuk kita teruskan hidup. Okey? Ya, usia 36 hingga usia 39 tahun ini Allah uji usia kemuncak. Yang Allah uji ujian yang sangat dahsyat, menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, melatih diri untuk redha dan ikhlas, mendidik hati, belajar memaafkan dan melupakan. Bukan senang nak maafkan seseorang yang pernah menyakiti hati kita dan bukan mudah untuk melupakan kesakitan yang orang lain telah buat pada kita. Memang mulut kata, ya aku maafkan, tapi hati kita tak tahu. Ya hadirin sekalian, untuk mengajar diri menjadi lebih beriman, mari kita ingat kepada surah Al-Mulk. Bagaimana Allah uji kita, Allah ajar kita, Allah didik kita untuk baca surah Al-Mulk setiap kali tidur malam, untuk ingatkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi hanyalah di syurga nanti. Alhamdulillah, Allah sayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan jemput kita perlahan-lahan untuk meniti usia 40 tahun dengan tenang, bersedia untuk masuk ke alam lebih dewasa, meninggalkan usia masa muda yang lalu. Dia nak kita sujud, dia nak kita istighfar kepadanya atas silap dan kealpaan kita yang lalu. 30 tahun hidup di dunia, apa yang kita sudah buat? Adakah kita pernah mendapat pengiktirafan di dunia semata-mata? Anugerah perkhidmatan cemerlang, adakah kita pernah dapat? Kenapa ada anugerah perkhidmatan cemerlang? Kerana kita nak didik budaya kerja yang proaktif, untuk bagi semangat kepada rakan-rakan sekerja dan untuk lebih kita maju ke hadapan. Sebab itu, kalau dalam Islam kita kaitkan dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, hadirin sekalian, apabila kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita bukan sekadar bekerja mengikut tema terma rujukan yang telah disediakan semata-mata. Datang pejabat, semak tugasan, siapkan tugasan, balik rumah. Masuk punch pukul 8, balik pukul 5 petang. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan dan puan. Esok datang lagi, pulang rutin yang biasa setiap hari dan lagi. Setiap kali solat, berdoa agar kita dapat naik pangkat dan naik gaji. Ini hanyalah rutin harian kita setiap
pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, kita boleh tambah nilai dengan sentiasa memperbanyakkan niat kita pada setiap hari. Kerana dengan niat, kita dapat memperbaharui semangat kerja kita supaya sentiasa proaktif, sentiasa yang terbaik, dan kita tidak akan menjadikan pekerjaan kita semata-mata untuk makan gaji semata-mata. Tuan-tuan dan puan, mari kita lihat balik kepada bagaimana kita nak memupuk semangat kita, kerja kita sebagai lebih proaktif. Yang pertama, pekerja yang proaktif ini, mereka melakukan usaha atau sesuatu sebelum dipaksa oleh keadaan atau diarah melakukannya. Sesuatu kerja itu perlu dilakukan dengan tekun dan teliti untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Bersedia menangani masalah yang mungkin timbul dengan adanya pelan masa hadapan. Ini yang kita katakan, kita sediakan payung sebelum hujan. Bila kita proaktif, insya-Allah gerak kerja kita akan lancar dan kita akan lebih bersemangat. Secara tidak langsung, ia dapat menaikkan imej kita sebagai seorang pekerja, dan dalam masa yang sama kita dapat mewujudkan semangat budaya kerja sesama rakan. InsyaAllah. Okay, next kita tengok kepada yang kedua, cara untuk melibatkan perhatian yang positif apabila kita berhadapan dengan majikan. Bila kita bekerja, kita akan berhadapan dengan majikan, dan bila kita berhadapan pada majikan, kita perlu adakan suasana bekerja yang proaktif. Okay, yang kedua caranya ialah kita berfikir seperti seorang pengurus, bukan kaki tangan bawahan. Berfikir seperti bos, bukan bekerja seperti bos. Kita berfikir seperti bos, bekerja seperti kita menguruskan, dan bukan kaki tangan bawahan. Kalau kita kaitkan diri kita, aku M19 je, jadi kita akan buat kerja sampai lembur. Tapi bila kita fikir kita sebagai seorang yang menguruskan sesuatu, kita akan buat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pekerja, dia akan menunggu arahan. Tapi kalau pengurus, dia akan berfikir secara strategik mengenai perkara-perkara yang ingin ia lakukan dan melakukannya. Pekerja hanya berfikir untuk diri sendiri, tetapi pengurus memikirkan kepentingan kumpulan dan syarikat. Ya, inilah yang ingin kita kaitkan dengan husnul khatimah tadi. Bagaimana nak dapatkan perakhiran yang baik? Kita kena berfikir untuk orang lain. Hablum minan nas. Berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kerana kita nak masuk syurga, kita nak ramai-ramai masuk syurga. Okey, tuan-tuan dan puan, kita tengok kepada cara yang ketiga. Bagaimana supaya kita lebih proaktif? Kita berlakon. Kita kena berlakon. Bukan pelakon je berlakon. Kita sebagai pekerja pun berlakon untuk menjadi watak yang berjaya. Ingat, berlakon bukan untuk menjadi filem star. Kita tidak ada peluang untuk menjadi superstar di dalam pentas superstar. Kita tidak mengapa. Kita jadilah watak superstar dalam bekerja. Macam mana tu? Okay, kita berlakon sekadar untuk meniru perangai atau sikap positif mereka yang telah berjaya sebelum kita. Contoh, kita tengok kita punya pemimpin-pemimpin kita dahulu. Kita tengok kepada usahawan-usahawan kita yang dekat Malaysia. Yang baik kita ambil yang baik. Kalau yang kurang baik, kita jangan ambil, kita buang. Kita ambil yang baik saja daripada mereka. Kita contohi bagaimana semangat kerja proaktif mereka untuk berjaya. Kita berlakon. Mereka yang berjaya ialah individu yang kita pilih sebagai model ikutan, bersesuaian dengan bidang yang kita diberi. Kalau individu atau individu yang punya perangai atau sikap yang mendorong gaya itu, apa salahnya kita ikut? Kita berlakon macam gaya orang yang telah berjaya, walaupun kita tak berjaya sebenarnya lagi. Kita berlakon kerana kehidupan kita memang banyak meniru orang.
Itu yang kita buat untuk menjadi orang yang proaktif. Tiru orang yang betul, bukan tiru orang yang salah. Alhamdulillah. Kita tengok kepada yang seterusnya. Berfikir, bercakap dan bertindak seperti mereka yang berjaya. Lama-lama kelamaan, tabiat kejayaan akan sebati dengan diri kita. Menjadi sikap baru kita, sikap yang positif. Ada 3 benda yang saya boleh bagikan tips untuk kita menjadi seorang pekerja yang proaktif. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih masih bersama saya. Okay, jadi hari ini kita sambung semula bagaimana kehidupan ini merupakan hadiah dari Allah. Dan kehidupan ini adalah ujian. Kenapa ujian? Kerana untuk mendapatkan kebaikan pengakhiran yang baik, ia perlukan satu pengorbanan. Hadirin-hadirat sekalian, kehidupan adalah satu ujian. Untuk mendapatkan satu kerja yang proaktif bukan senang. Sebab itu banyak ujian yang kita akan lalui. Kerana hadiah dari Allah ini biasanya kita lihat dibalut dengan ujian. Terima, kita kena terima dan berlapang dada atas segala-galanya. Kita dipilih dan kita terpilih untuk menghadapi segala kepahitan. Kerana yang pahit biasanya jadi ubat, yang manis pula kadang-kadang memberi kesengsaraan. Maka tetaplah bersemangat dan cekal menghadapi kerja anda. Apa pun pekerjaan anda, tetap cekallah menghadapi. Kerana Allah uji, kerana Dia tahu kebaikan kita. Allah uji kerana nak dekatkan kita padanya. Allah uji kerana Dia tahu kita ada akal yang tinggi dan hati nurani untuk melawan segala kesakitan sementara ini. Bangkit, bangkit dan bangkit. Menangisi sepanjang hari tak akan mengubah apa yang berlaku di sekeliling kita. Jika ada berlaku stres di tempat kerja, jangan terus menangisi masalah tersebut. Cuba cari penyelesaian. Sebab kita hidup bukan untuk sehari bekerja. Kita ingin hidup dan seterusnya mengulang lagi, kita mengulangi rutin harian kita. Dan sebab itu kita perlu kuat. Bersedih itu lumrah, namun pilihlah untuk sebentar cuba. Jika anda penat dalam menghadapi pekerjaan anda, take time to make you so happy. Kerana setiap masa kita hanya perlukan masa berehat sebentar. Jangan jadikan masalah itu sebagai satu benteng untuk anda membuatkan diri anda terus hilang semangat. Gantikanlah tangisan itu dengan keringat yang mengalir di wajah yang bersungguh-sungguh untuk mengecap kejayaan sebenar. Kejayaan apa? Kejayaan yang melayakkan kita ke syurganya, iaitu mencapai husnul khatimah. Hadirin-hadirat sekalian, dalam membangunkan tenaga kerja mengikut arus perkembangan semasa adalah menjadi suatu tuntutan yang perlu dipenuhi oleh semua organisasi supaya pekerja dapat bersaing di pasaran serta mencapai objektif yang diingini dengan jayanya. Perkara ini sentiasa menjadi agenda untuk membolehkan organisasi bersaing di pasaran dunia dengan meningkatkan prestasi pekerja. Pelbagai kaedah yang digunakan
organisasi untuk memenuhi agenda ini seperti memberikan sokongan kewangan dan juga moral kepada pekerja untuk membangunkan kerjaya mereka melalui latihan, pusingan kerja, insentif melanjutkan pelajaran serta berbagai jenis insentif lain. Usaha hanya daripada sebelah pihak tidak cukup untuk memastikan prestasi pekerja, kerana organisasi juga perlu bersatu padu untuk meningkatkan kredibiliti dan gerak kerja yang proaktif. Oleh yang demikian, pekerja perlu turut serta untuk bersama organisasi membangunkan organisasi dengan cara pendekatan pekerja yang proaktif dengan agensi organisasi masing-masing. Hadirin sekalian, peranan untuk mendapatkan pekerja yang proaktif bukan hanya kepada pekerja semata-mata. Ia perlu ada kerjasama di antara organisasi kerana kedua-dua ini perlu bersatu padu. Kedua-dua ini perlu bersatu padu bersama-sama menjadikan sesebuah syarikat tersebut atau sesebuah organisasi tersebut bergerak seiring dengan matlamat semasa. Okey, mari kita lihat kepada bagaimana kita nak jadikan kita sebagai organisasi ataupun pekerja kita menjadi orang baharu setiap hari. Lakukanlah semua perkara ini selama 60 hari dan lihat perubahan bersebaru yang terjadi. Yang pertama, tidur 7 jam sehari. Yang kedua, sedekah subuh setiap hari. Mulakan dengan meletakkan tabung di sebelah katil, masukkan beberapa keping duit setiap kali bangun tidur. Niatkan untuk bersedekah dan berikan kepada duit yang dikumpul tadi ke tempat yang sudah dituju. Contohnya dekat masjid, jumpa dengan orang gelandangan, beri dekat orang gelandangan duit yang kita sedekahkan pada setiap hari, pada setiap kali subuh. Jika bukan yang beragama Islam, kita boleh masuk ke dalam tabung yang tersendiri dan kita hadiahkan kepada orang yang kita jumpa sebelum kita pergi kerja. Okey, rutin pagi terbaik adalah memulakan hari 1 jam dengan ibadah mengikut fahaman masing-masing, bukan dengan handphone. Bangun-bangun pagi terus tengok handphone. Itu yang menyebabkan salah satu punca bagaimana pekerja kita tidak bertindak seperti pekerja yang proaktif. Sebab bangun-bangun tidur kita terus tengok jam, kita terus tengok handphone. Okey, jadi rutin pagi terbaik, mulakan hari 1 jam dengan ibadah terlebih dahulu, baru bermula dengan handphone. Baru kita check kita punya email, kita semak email kita ada tak email masuk, contoh. Okey. Yang seterusnya, bersenam selama 1 jam setiap hari. 1 jam setiap hari mungkin lama, kita boleh mulakan dengan 30 minit. Berjalan sekeliling rumah, berjalan di dalam rumah, buat kerja rumah dalam masa 30 minit setiap hari. InsyaAllah kita boleh buat. Okey, kemudian kita boleh baca 3 muka surat kitab Al-Quran dan 7 muka surat buku productivity atau inspirasi setiap hari. Kita memang hadkan ada satu masa untuk kita baca buku, kita baca Al-Quran. Kerana dengan membaca, kita akan cepat ingatan kita dan kita akan mudah, kita akan lambat untuk lupa bila kita banyak membaca. Banyak ilmu yang kita boleh dapat dengan membaca. Okey, yang seterusnya, dedikasikan diri selama 1 jam untuk belajar skill yang baharu. Contoh kita biasa dengan design menggunakan Apple. Cuba kita guna kita punya skill lain pula. Contoh kita tak pernah guna Excel. Kita powerkan kita punya skill, kita lebihkan skill kita dalam bidang Excel. Jadi kita banyakkan skill baharu, setiap hari kita belajar benda baru. Okey, dan seterusnya, niat untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, kawan-kawan di pejabat, bos, anak-anak kita, rumah anak yatim atau orang tua yang berdekatan dengan rumah kita, berladangan di jalanan, dan mereka yang tertindas dalam peperangan. Doakan kesejahteraan dan semoga ada sinar cahaya
serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah untuk buat kita semua. InsyaAllah setiap hari kita perlu jadi orang baru dan lebih baik dari semalam. Kerana semoga apa yang kita buat pada hari ini menjadikan kita menjadi seorang pekerja yang proaktif, yang mana dapat membangunkan organisasi bersama-sama. Hadirin sekalian, organisasi adalah sebuah hierarki yang mengembang segala sumber modal, termasuk modal dari segi kewangan, maklumat, pengetahuan serta tenaga kerja bagi mencapai misi penubuhan organisasi tersebut. Jadi dalam era globalisasi yang mencabar dewasa ini, keperluan organisasi untuk memiliki tenaga kerja yang setanding dengan kehendak pasaran adalah sangat penting berbanding lain-lain modal. Kerana tenaga kerja lah yang akan mengurus dan akan memastikan segala sumber modal yang lain digunakan secara efektif dan efisien. Jadi, saya harap kita dapat ambil peluang ini untuk sama-sama menjadikan diri kita sebagai berfikir sebagai seorang pengurus supaya gerak kerja kita akan lebih proaktif dalam masa yang sama membantu organisasi kita. Hadirin sekalian, siapa tak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Ketika umur 40 tahun, baginda telah mendapat wahyu untuk menjadi Nabi. Pekerjaan sebelum menjadi Nabi, baginda pernah menjadi penggembala kami. Bagaimana pekerjaan baginda pernah menjadi pedagang, pernah menjadi usahawan. Dengan sifat-sifat yang ada pada baginda ini, Allah naikkan darjat baginda untuk menjadi penyebar Islam di seluruh dunia. Jadi dengan ini kita jadikan semangat yang ada pada Rasulullah SAW untuk kita semangat dalam mencari keredaan Allah dalam pekerjaan yang kita lakukan. Sikap yang pertama yang Rasulullah kita jadikan, yang kita boleh jadikan contoh yang baik itu ialah sikap amanah. Amanah Rasulullah ketika berdagang, amanah Rasulullah ketika menyampaikan dakwah, dan sifat kasih sayang baginda tersebut baginda selahkan apabila berjumpa dengan berbagai jenis masyarakat. Tidak kira kanak-kanak, orang tua, lelaki, perempuan, orang muda, setiap peringkat umur baginda layan dengan penuh kasih sayang. Jadi kita boleh ambil sikap-sikap tersebut dalam pekerjaan kita. Wujudkan rasa kasih sayang di antara sama pekerja, sama rakan sekerja. Kerana bila kita ada hubungan yang baik sesama rakan sekerja, insya-Allah akan ada satu vibe yang positif, satu getaran yang positif dalam tenaga kerja. Bukan hanya untuk diri kita dan rakan sekerja, tapi untuk semua orang yang bersama-sama dengan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini yang akan menyebabkan kita dapat kebaikan husnul khatimah, kebaikan yang baik. Ini yang kita akan dapat. Jadi antara cara pesanan agar kita dapat menjaga hubungan kita, untuk menjaga hubungan kita terpelihara, ada 3 pesanan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang pertama, kita kena bertakwa kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah telah menyebut dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia supaya sentiasa bertakwa dalam kehidupan mereka. Itulah nilai yang paling berharga daripada bekalan amal manusia ketika menghadap Allah nanti. Semulia mana pun seseorang itu, belum ada jaminan dirinya dipandang dan dikasihi oleh Allah. Allah membidas sangkaan mereka yang menganggap bahawa kemuliaan sebesar dicapai melalui keturunan dan sebagainya.
orang yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-19. Malah pesanan takwa perlu disampaikan oleh utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan hadis di atas baginda telah memberikan 3 pesanan yang mempunyai kaitan dengan hablum minan nas, iaitu hubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, iaitu hubungan dengan manusia. Baginda mendahulukan konsep takwa yang perlu diamalkan sama ada ketika berada di khalayak ramai ataupun bersendirian. Semestinya perkara yang didahulukan perlu diberikan perhatian oleh kita. Bahkan hadis Nabi SAW ini berbentuk umum kepada umatnya, walaupun ia seolah-olah ditujukan kepada sahabat tertentu. Namun, apa itu takwa? Secara ringkasnya, ia boleh difahami dengan 2 perkara. Iaitu pertama, melakukan segala perintah Allah, iaitu kewajipan sebagai seorang Muslim, dan amalan kebaikan yang lain. Yang kedua, meninggalkan segala larangan Allah yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Secara ringkas kita boleh fahami dengan 2 perkara ini. Yang pertama tadi, melakukan segala kebaikan, segala perintah Allah, iaitu kewajipan sebagai seorang Muslim, dan mengamalkan amalan kebaikan yang lain. Yang kedua, meninggalkan segala larangan yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Itulah takwa. Okey, pesanan yang kedua, amalan kebaikan menghapus kejahatan. Memang tidak dinafikan ramai manusia hari ini tidak dapat mengamalkan konsep takwa sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Hari-hari yang kita lalui bercampur bau antara kebaikan dan kemungkaran. Siangnya dipenuhi dengan ibadah, malamnya dicekali dengan maksiat. Mana mungkin orang seperti ini dapat merasai nikmat iman dan kepatuhan kepada Allah. Akibatnya hati menjadi gelap dan sukar untuk dipujuk supaya sentiasa menjaga anggota badan mengikut kehendak Islam. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui hakikat tersebut. Sebab itulah banyak ajaran Islam yang diperintahkannya mengandungi saranan supaya manusia bertaubat daripada kesalahan yang telah dilakukan. Bukan itu sahaja, amalan kebaikan yang dilakukan mampu menghilangkan kotoran dosa si pelakunya. Maka bersegeralah memohon keampunan kepada Allah dan tanamkan azam untuk tidak mengulanginya. Mulakan kehidupan baru dengan menunjukkan kewajipan sebagai seorang hamba Allah, iaitu kita sebagai seorang pekerja. Kalau kita pernah curi masa kita banyakkan dosa, kita banyak dosa yang kita tidak terlepas pandang, kita banyakkan solat taubat. Itu salah satu caranya untuk mengukarkan semangat kerja proaktif kita di tempat kerja. Kerana setiap hari kita akan berbuat dosa. Dan ingat, apabila kita telah membuat dosa, teruskan membuat amal kebaikan, walaupun hanya tersenyum menyuarakan sekerja. Itu merupakan salah satu kerja, salah satu usaha kita untuk mendapatkan satu pekerjaan yang proaktif dengan memberi kebaikan kepada rakan sekerja. Pesanan yang terakhir, yang ketiga, berakhlak mulia sesama manusia. Telah saya katakan tadi, kita banyakkan berbuat kebaikan kepada orang lain walaupun kita memang banyak buat dosa. Kerana amalan kebaikan dapat dihapuskan dengan dosa. Amalan kebaikan kita buat dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kerana berakhlak baik yang digambarkan sebagai satu amalan yang cukup mulia. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud kebaikan itu ialah akhlak mulia. Kita buat baik itu pun dah akhlak mulia. Itu daripada hadis riwayat Muslim. Jadi oleh itu dalam tempat kerja kita banyakkan buat baik sesama bos kita, organisasi kita,
sama-sama kita buat baik. Bila kita berbuat baik kepada sesama Muslim, sesama rakan sekali kita, tak kira Muslim ataupun tidak Muslim, kita dapat mewujudkan suasana kerja yang proaktif melalui cara tadi. Senyum, bila ada masalah, senyum. Selesaikan bersama-sama, duduk satu meja, bincangkan bersama-sama. Kita akan dapat jadikan budaya itu jika kita dulu yang memulakan. Jadi segala perbuatan yang menyenangkan orang lain serta tidak melanggar perintah Allah dikira sebagai akhlak yang mulia. Ingat mafhum pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan yang perlu diberikan kepada makhluk pada perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat Ahmad. Alhamdulillah, sebenarnya banyak perbuatan baik yang boleh dilakukan kepada manusia. Syaratnya ia perlu mematuhi ajaran Islam yang mulia, menolong orang lain, menghormati agama orang lain, contohnya menggembirakan rakan sekerja dan memenuhi hajat mereka juga termasuk amalan-amalan kebaikan. Formula akhlak mulia yang ingin saya kongsi hari ini ialah akhlak mulia sama dengan tidak melanggar perintah Allah tambah menyenangkan hati manusia. Itulah formula akhlak mulia. Tidak langgar perintah Allah tambah dengan menyenangkan hati manusia, melahirkan akhlak mulia. Formula itu yang kita perlu sematkan, masakkan dalam hati. Alhamdulillah, semoga kita dapat memelihara hablum minallah dan hablum minannas. Alhamdulillah, masih bersama saya dalam perkongsian ceramah komuniti yang bertajuk Husnul Khatimah, pembangkit semangat kerja proaktif. Tadi kita bincangkan berkaitan umur 36, 37, 38, 39 dan sampai tahap umur kita mencapai 40 tahun. Apa yang kita perlu buat? Ingat, Allah uji kita sebelum umur 40 tahun untuk uji keimanan kita, uji kesabaran kita, untuk kita lebih kuat supaya kita umur pada 40 kita lebih hidup dengan tenang. Dan ada satu doa yang saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan hadirin hadirat sekalian untuk kita amati bersama-sama. Mari kita buka halaman Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Saya bacakan maksudnya. Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk selalu, bantulah aku dan tunjukkanlah aku untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, keluargaku, dan berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat kebaikan yang Engkau redai. Dan jadikanlah kebaikan itu meresap ke dalam jiwa dan surat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat dan aku adalah orang-orang Muslim. Sadaqallahul azim. Jadi bila kita lihat kepada surah Al-Ahqaf ayat ke-15 ini, Allah ingin tekankan kita apabila beranjak kepada usia 40 tahun, yang pertama kita minta apa? Minta Allah beri petunjuk untuk sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat kesihatan, nikmat dapat kerja, nikmat dapat hidup. Setiap hari bangun pagi, alhamdulillah Allah berikan lagi bernafas. Yang kedua, Allah minta kita supaya berdoa, minta diberi kebaikan yang Allah redai. Ada kita buat kebaikan yang Allah tak redai? Ada ke tu? Ada. Bila tuan-tuan buat kerja sambil lewa, kerja yang baik sambil lewa, Allah tak redha kepada puan. Kerana kita bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Kerana setiap masa kita sebagai penjawab Allah khususnya,
Okay, kita kaitkan sebagai penjawab awam khususnya setiap masa kita dibayar. Jadi apabila kita, maaf saya bagi contoh, bila kita tepat jam 10 pagi, kita akan tanya kawan, pukul berapa dah? Jom kita lepak kejap, minum kejap. Jadi dekat situ kita dapat lihat keberkatan masa, kita telah curi masa kita. Sedangkan setiap masa kita, walaupun waktu rehat sebenarnya, kita telah dibayar oleh majikan kita. Tapi bila kita ingat husnul khatimah, pemakin semangat kerja proaktif, insya-Allah kita akan ingat setiap masa itu adalah emas, adalah ladang pahala untuk kita dapatkan kebaikan yang baik, akhiran yang baik ketika kita hidup di dunia untuk dapat hidup di akhirat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Ketika belum lagi mencapai umur 40 tahun, boleh tak kita amalkan doa ni? Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus kita amalkan doa ini sebelum umur kita 40 tahun, supaya kita dapat kenal diri kita siapa, supaya kita dapat tahu kenapa kita masih diberikan umur untuk bersyukur kepada Tuhan kita. Okey, tuan-tuan dan puan, bila masuk umur 40 tahun ni, hati kita akan lebih sabar, hati kita lebih tenang, hati kita akan lebih ikhlas, hati lebih tawaduk, hati kita akan lebih bahagia, hati kita lebih sempurna, hidup lebih nampak arah tujuannya, hidup lebih mensyukuri nikmat dan redha dengan kekurangan. Ketika itu kita akan hadapi dengan lebih tenang. Kerana apa? Kerana kita sudah ada pengalaman. Tuhan sudah didik kita bagaimana mahu hadapinya. Tuhan sudah beri pengajaran kepada kita, rentetan daripada pengalaman hidup kita pada usia 30 tahun. Sebelum menginjak pada 40 tahun, kerana Allah telah bagi kita peluang untuk belajar daripada pengalaman. Segalanya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memperbaharui iman kita, di mana iman kita mengikut Imam Asy-Syafi'i, iman kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita boleh bertambah dan berkurang. Itulah fungsi ujian. Baikkan Allah. Sebab itu saya kaitkan husnul khatimah ini sebagai pemangkin untuk semangat kita bekerja dengan lebih proaktif. Tiap-tiap pagi kita akan ingat, aku ni nak mati macam mana? Aku nak mati macam ni. Kita design hidup kita macam mana? Kita boleh fikirkan kita nak hidup macam mana di akhirat kelak. Bermula daripada sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh fikirkan bersama-sama, insya-Allah. Hidup ini yang perlu ditanam dan dipasakkan dalam hati adalah sabar. Yang perlu diamalkan pada setiap malam adalah tahajud. Yang perlu dizahirkan dengan bibir adalah kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Yang perlu dihulurkan tangan adalah pemberian tanpa balas. Yang perlu dilihat oleh mata adalah kesilapan diri sendiri. Yang perlu ada dalam hati hanya Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan tajuk husnul khatimah, pemakin semangat kerja proaktif. Justru sama-samalah kita muhasabah diri kita bagaimana menitik usia remaja, menginjak kepada usia remaja dan akan sampai ke usia matang kita 40 tahun. Sebab pada hari ini mengatakan kehidupan seorang lelaki bermula 40 tahun. Saya tidak nafikan kerana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf mengatakan ketika umur 40 tahun maka berdoalah dengan doa yang lebih khusus. Kenapa? Kerana ketika umur 40 tahun Allah telah ajar kita untuk lebih sabar menghadapi pengalaman hidup. Untuk mendapatkan husnul khatimah bersama teman-teman, kita perlu melalui fasa-fasa umur tersebut. Alhamdulillah, semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada anda semua. Yang baik datang daripada Allah,
yang kurang, datang kepada kelemahan diri saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pustaka Negeri Sarawak